Assalamualaikum, saya Sahi dan ini Pastikan Saya edisi Rabu 19 Mei 2021. Jangan lupa muat turun aplikasi MySejahtera dan mengimbas QR Code setiap kali anda memasuki sesuatu premis. Kita mulakan dengan perkembangan status terkini COVID-19 di Malaysia. Jumlah kes baharu pada hari ini 6,075 kes, diikuti dengan Selangor 2,251, manakala Kuala Lumpur 660, manakala di Pulau Pinang 183 dan di Sarawak 322 kes dan Kelantan 441 kes. Jadi saya mohon jasa baik anda semua untuk mempertingkatkan benteng pertahanan anda dengan menjaga SOP, jaga penjarakan fizikal dan yang paling penting pakai pelitup separuh muka di mana sahaja anda berada. Baik, kita mulakan dengan berita tular. Merujuk kepada laporan media oleh The Portal The Malaysian Insight pada 14 Mei 2021 bertajuk Orang Asli Mah Mary diminta kosongkan tanah untuk projek pelancongan, Permodalan Negeri Selangor Berhad PNSB ingin menjelaskan bahawa dakwaan pengusiran orang asli suku Mah Mary di Bagan Lalang sepang dalam tajuk utama laporan berkenaan adalah tidak tepat. Kerajaan Negeri Selangor selaku sebuah pentadbiran yang telus dan prihatin ke atas permasalahan rakyat telah pun menjalankan rundingan dengan pihak-pihak yang terlibat melalui prosedur dan undang-undang sedia ada. Notis pengosongan tapak yang telah dikemukakan pada 20 April 2021 adalah lebih kepada pemakluman kepada penghuni yang terlibat berkenaan kedudukan binaan mereka yang telah memasuki tanah milik PNSB. Permodalan Negeri Selangor PNSB selaku anak syarikat Kerajaan Negeri Selangor kekal komited dan telus dalam segala urusan. Harus difahami bahawa kawasan ini bukanlah penempatan asal suku Mah Mary dan segala keputusan yang akan diambil adalah mengikut prosedur dan lunas undang-undang. Dakwaan bahawa kawasan Cemor terdapat kes COVID-19 varian Afrika Selatan, Jabatan Kesihatan Negeri Perak menafikan mesej tular di media sosial yang menyenaraikan nama kampung dan taman perumahan dalam Mukim Ulu Kinta di kawasan Cemor didakwa terdapat kes COVID-19 varian Afrika Selatan adalah tidak tepat. Mesej tular itu disebarkan dalam bentuk laporan kononnya disediakan penghulu Mukim Ulu Kinta, kawasan Cemor bertarikh 15 Mei dan disebar menerusi media sosial terutamanya aplikasi WhatsApp. Antara kampung dan taman perumahan disenaraikan menerusi mesej itu ialah rancangan perumahan tersusun RPT Tawas Tambahan, Taman Cemor Ria, Taman Mas Baru, Desa Cemor Impian dan Taman Kelebang Jaya. Diingatkan bahawa mesej yang tular ini adalah palsu. Dakwaan mesej kononnya Kerajaan Selangor melancarkan 500,000 vaksin Sinovac tambahan adalah tidak benar. Segala kenyataan atau pengumuman rasmi berkenaan vaksin COVID-19 di negeri Selangor hanya akan dikeluarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahari, Menteri Besar Selangor, atau Yang Berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan dan Pembangunan Keluarga sahaja. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai Polis Diraja Malaysia PDRM telah melakukan 75,057 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seramai 4,216 pasukan pematuhan melibatkan 15,631 anggota telah membuat pemantauan di pasaraya, restoran, kilang, bank, pejabat kerajaan dan penjaja. Turut dipantau ialah pasar awam tani, tempat ibadah, tempat riadah, terminal pengangkutan darat, terminal pengangkutan air dan terminal pengangkutan udara. Antara kesalahan yang direkodkan ialah tidak memakai pelitup muka, gagal merekod butiran diri dan daftar masuk premis, tiada penjarakan fizikal, membawa penumpang berlebihan. Baik, seterusnya, siaran media berkenaan e-biliar. Kira-kira 2 juta biliar warga negara Malaysia yang layak dipelawa menuntut kredit e-tunai RM150 di bawah program e-biliar bermula 1 Jun sehingga 22 Julai ini. Demikian menurut Kementerian Kewangan. Kredit tersebut boleh dibelanjakan sehingga 31 Julai ini. Mereka yang layak digalakkan untuk mengemas kini akaun di aplikasi e-tunai masing-masing atau muat turun aplikasi e-tunai tersebut sebelum 1 Jun 2021. Tuntutan e-biliar boleh dibuat melalui 4 saluran penyedia perkhidmatan. E-tunai ialah Big Pay, Boost, Shopee Pay dan Touch and Go e-wallet.
Kementerian Dalam Negeri menafikan kesahihan mesej tular yang mendakwa bahawa kompaun sebanyak RM2,000 sehingga RM5,000 akan dikenakan kepada individu yang gagal mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan. KDN menegaskan mesej berkenaan adalah palsu dan orang ramai diminta untuk menghentikan penyebaran maklumat yang tidak sahih untuk mengelakkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Jabatan Imigresen Malaysia JIM menafikan kesahihan kandungan mesej dan video yang tular berkaitan individu yang menyamar sebagai pengarah bahagian pekerja asing Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya. Jabatan Imigresen Malaysia menegaskan ia adalah tidak benar dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Orang ramai disarankan agar tidak menyebarkan maklumat sedemikian yang boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. Segera laporkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia jika terdapat sebarang maklumat yang meragukan supaya tindakan sewajarnya dapat diambil. Kemunculan varian-varian baru yang membimbangkan VOC amat merisaukan kerana kebanyakan pesakit tidak menunjukkan segejala. Malah ujian saringan COVID-19 juga sering mencatatkan keputusan negatif sekalipun ada pesakit sudah berada pada tahap kritikal, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Beliau berkata varian-varian VOC itu juga merebak dengan lebih cepat dan dikaitkan dengan kadar kematian yang lebih tinggi. Katanya kebanyakan pesakit yang dijangkiti tidak menunjukkan gejala seperti batuk atau demam tetapi hanya sakit sendi, berasa lemah badan, kelesuan dan hilang selera makan. Ada sebahagian daripada pesakit ini tidak menunjukkan gejala-gejala awal COVID-19 yang biasa seperti kehilangan diri bau atau diri rasa. Namun varian baru ini cepat merebak terus ke paru-paru. Sebilangan besar pesakit juga tidak menunjukkan gejala demam walaupun terdapat tanda-tanda radang paru-paru yang dikesan melalui imbasan X-ray. Sehubungan itu, Dr. Nur Hisham meminta orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Kendiri bagi mengelak dijangkiti wabak berkenaan. Ini kerana katanya gelombang COVID-19 kali ini adalah lebih bahaya berbanding gelombang sebelumnya. Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang menyalahguna dan memalsukan dokumen kebenaran rentas negeri dan daerah serta melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan. PDRM akan mengambil tindakan tegas selaras peraturan yang ditetapkan. Sejak kebelakangan ini, PDRM mengesan segelintir masyarakat yang berbuat demikian dengan melanggar SOP semasa merentas daerah dan negeri. Kedah dan Kelantan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang akan mula berkuat kuasa pada hari ini sehingga 1 Jun 2021. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kita besok kembali. Ingat, pastikan saya baru kongsi. Kita mulakan dengan berita ini. Polis daerah Besut mengesan 30 lorong tikus berbanding hanya 15 lorong tikus sebelum ini. Ke arah itu, pasukan peronda polis bertindak lebih agresif membuat pemantauan di 20 lorong tikus di kawasan Kuala Besut dan 10 lagi di Jertih sejak mula dikesan 23 April lalu. Biasa persepadanan antara Pasir Putih dan dengan Besut ini tak ada sungai pun yang menghalang ataupun sempadan mereka ni. Jadi mereka boleh dengan senang-senangnya membuat jalan baru. Sebenarnya pun kita dah ada seperti yang saya nyatakan tadi, ada pasukan tim kita panggil cut off ataupun kita peroller ni akan sentiasa 24 jam meronda di sepanjang laluan tikus ini. Negara Islam perlu bersatu dan membentuk kerjasama strategik yang berkekalan dalam berhadapan konflik Palestin-Israel yang telah lama berlarutan. Ini bagi memastikan usaha menyelesaikan kemelut tidak terhenti separuh jalan dan hanya bermusim. Supaya tekanan-tekanan seperti ini, satu perancangan-perancangan strategik dapat ini dapat dibincangkan, dapat dijalankan secara konsisten. Kerana sudah tiba masanya kita mengubah tema, mengubah falsafah terhadap permasalahan isu Palestin dan Israel ini dalam satu gerakan yang lebih besar, struktur dan terancang. Dan NGO-NGO juga bawah juga boleh bekerjasama dengan agensi-agensi itu, tapi kita memerlukan satu perancangan asas yang mungkin boleh digerakkan oleh kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membentuk satu pasukan, satu struktur khas untuk menangani isu Palestin saat ini secara berpanjangan.
Undang-undang berkaitan pekerjaan termasuk Akta Kerja 1955 perlu disusun semula untuk disesuaikan dengan norma baru khususnya bekerja dari rumah BDR. Pindahan itu juga perlu membabitkan perintah-perintah am yang juga diyakini turut terkesan akibat BDR. Sudah tentu dengan kekurangan penggiliran yang berlaku ini akan menyebabkan berlakunya stres. Bukan saja stres berhadapan dengan wabak COVID-19 ini, tetapi berhadapan dengan masa kerja yang tidak menentu, masa rehat yang tidak mencukupi, serta tekanan-tekanan emosi yang lain. Kemunculan varian-varian baru yang membimbangkan VOC amat merisaukan kerana kebanyakan pesakit ini tidak menunjukkan gejala. Justru Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sekali lagi meminta orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Kendiri bagi mengelak dijangkiti COVID-19. Beliau dalam satu kenyataan memaklumkan kebanyakan pesakit yang dijangkiti tidak menunjukkan gejala seperti batuk atau demam tetapi hanya sakit sendi, berasa lemah badan, kelesuan dan hilang selera makan. Ada sebahagian daripada pesakit tidak menunjukkan gejala-gejala awal COVID-19 yang biasa seperti kehilangan deria bau dan deria rasa. Namun varian baru ini cepat merebak terus ke paru-paru. Sebilangan besar pesakit juga tidak menunjukkan gejala demam walaupun terdapat tanda-tanda radang paru-paru yang dikesan melalui imbasan X-ray. Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan varian-varian VOC itu juga merebak dengan lebih cepat dan dikaitkan dengan kadar kematian yang lebih tinggi. Kapasiti wad dan katil di Hospital Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Alam ditingkatkan sebagai persediaan menghadapi situasi jangkitan COVID-19 yang lebih serius. Kerjasama antara Kementerian Kesihatan KKM dan UiTM ini bagi membantu kerajaan menangani COVID-19 secara bersepadu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba yang melakukan tinjauan ke hospital berkenaan berkata, selain menambah bilangan katil, pihaknya turut membincangkan kerjasama strategik bersama UiTM agar semua fasiliti di hospital tersebut dapat dikongsikan secara optimum. Dalam tinjauan selama 2 jam itu, beliau turut menyaksikan penyediaan wad ICU dan keperluan logistik di hospital tersebut. Beliau berkongsi hasil tinjauan tersebut menerusi hantaran di Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia. Seramai 64,046 kanak-kanak dijangkiti COVID-19 dalam tempoh setahun lalu. Selain turut mengorbankan 8 petugas kesihatan termasuk 2 doktor pakar. Jika itu masih tidak menakutkan masyarakat, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba memberi amaran bahawa gelombang ketiga yang sedang berlaku ketika ini lebih ganas dan kritikal. Tindakan penutupan ekonomi secara menyeluruh seperti dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 akan memberi implikasi kepada pemulihan ekonomi negara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata, langkah itu akan menggugat kemungkinan untuk negara mencapai pertumbuhan antara 6% dan 7.5 tahun seperti diunjurkan Bank Negara dan Bank Dunia. Turut dianggarkan bilangan rakyat menganggur akan mencecah kepada 1 juta selain memberi kesan kepada pendapatan 2.8 juta pekerja sektor informal. Tengku Zafrul menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan PKP 2.0 sebaliknya telah berjaya mengurangkan kes COVID-19 dengan impak negatif yang jauh lebih rendah kepada ekonomi dan pekerjaan. Pendekatan PKP 2.0 yang lebih bersasar berserta langkah-langkah proaktif, kerajaan menyaksikan keluaran dalam negara kasar KDNK menyusut 0.5% pada suku pertama 2021. Walaupun PKP 1.0 telah berjaya mengurangkan dengan ketara kes COVID-19, namun ia memberi impak mendalam terhadap ekonomi. Ia juga mengakibatkan kehilangan pekerjaan dengan anggaran kerugian RM2.4 bilion sehari kepada ekonomi negara. Pelaksanaan PKP 2.0 pula, kerugian dicatatkan lebih rendah iaitu RM300 juta sehari. Mengambil pengajaran dari gelombang pertama COVID-19, tidak ada negara lain di dunia yang menutup sepenuhnya ekonomi mereka dalam menghadapi gelombang kedua dan ketiga COVID-19. Sebaliknya, hanya mengetatkan prosedur operasi standard SOP dan menghadkan aktiviti sosial yang turut menjadi pendekatan Malaysia.
Baik, seperti biasa pada hari ini kita akan menyaksikan laporan khas dan tajuk pada hari ini Dekad Baru Dekan disediakan oleh wartawan Azam Abdullah. Silakan. Kita bersua kembali. Baik, jangan lupa untuk saksikan bicara naratif Solidariti Malaysia untuk Palestin bersama Yang Berhormat Datuk Kamaruddin Jaafar, Timbalan Menteri Luar Negeri dan juga tetamu Harizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia pada malam ini 19 Mei 2021 hanya di saluran berita RTM pada pukul 9 malam. Baik, MySejahtera diwajibkan di semua tempat awam seperti premis, perniagaan pejabat, masjid dan rumah-rumah ibadat. Semua premis juga diwajibkan untuk mendaftar dengan aplikasi MySejahtera. Ia bertujuan memperkasakan sistem amaran awal iaitu Hotspot Identification for Dynamic Engagement HIDE. Pengecualian diberikan bagi kawasan-kawasan yang tidak mempunyai capaian internet, khususnya di kawasan kampung dan pedalaman. Baik, ini adalah panduan vaksinasi untuk ibu mengandung dan ibu menyusu. Bagi vaksin Pfizer-BioNTech, ibu mengandung sesuai untuk individu hamil di antara 14 hingga 33 minggu atau ditangguhkan selepas melahirkan anak. Bagi menyusu pula, sesuai untuk menerima vaksin. Sinovac tidak disyorkan buat masa ini untuk ibu yang mengandung dan juga data keselamatan tersedia adalah terhad. Pengesyoran akan dibuat selepas konsultasi bagi ibu menyusu. Baik, bagi AstraZeneca pula, tidak disyorkan buat masa ini untuk ibu yang mengandung dan juga untuk ibu menyusu. Data keselamatan yang tersedia adalah terhad. Pengesyoran akan dibuat selepas konsultasi. Baik, anda dinasihatkan untuk berbincang dengan doktor anda untuk maklumat lanjut dan jika anda mempunyai sebarang kebimbangan, maklumat terkini mengenai kesesuaian vaksin untuk ibu mengandung dan ibu menyusu akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Baik. Sebelum kita berpisah, ingin saya ingatkan bagi mereka yang belum mendaftar untuk vaksin, anda boleh membuat melalui 3 cara. Daftar melalui aplikasi MySejahtera dan anda juga boleh membuat pendaftaran melalui laman sesawang vaksincovid.gov.my dan yang terakhir, anda boleh buat melalui panggilan hotline 1-800-828-888. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Ingat, pastikan sahih baru kongsi. Assalamualaikum dan salam hormat.